Kebanyakan masyarakat beranggapan wasiat kepada waris itu adalah memberi hak terus kepada waris. Kebanyakan kes wasiat kepada waris apabila dibawa ke pejabat harta pusaka tidak dipersetujui oleh waris lain, menyebabkan wasiat tadi tidak dapat dilaksanakan mengikut kehendak si mati. Jadi, apakah faktor terjadinya masalah-masalah sebegini? Faktor terjadinya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengurusan harta pusaka si mati. Hal ini boleh menyebabkan ketidakadilan dan salah faham antara keluarga dan boleh mencetuskan perbalahan di antara keluarga. Jadi, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan wasiat dan pengurusan wasiat itu. Menurut Majlis Agama Islam Selangor ataupun MAIS, wasiat merupakan ikrar seseorang yang diperbuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manfaat untuk menyempurnakan sesuatu maksud kebajikan atau apa-apa maksud yang dibenarkan menurut hukum syara selepas dia meninggal dunia. Menurut Unit Pemodenan Takbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia pula, wasiat merupakan dokumen penyelesaian pusaka berbentuk arahan kepada wasi untuk menyempurnakan segala hasrat pewasiat termasuklah melaksanakan segala perancangan dan pengagihan harta selepas kematian. Oleh itu, dapat diringkaskan bahawa wasiat adalah pemberian atau sumbangan sama ada dalam bentuk harta atau manfaat oleh seseorang kepada pihak lain setelah dia meninggal dunia. Seterusnya, mari kita lihat pelaksanaan wasiat. Seperti yang kita tahu, wasiat adalah pemberian atau sumbangan sama ada ain harta atau manfaat seseorang kepada pihak lain setelah orang tersebut meninggal dunia. Pelaksanaan wasiat berkuat kuasa selepas kematian. Syarat-syaratnya adalah: yang pertama, bukan kepada waris yang berhak dapat harta pusaka. Yang kedua, pemberian tidak lebih 1/3 harta pusaka selepas ditolak belanja pengemudian dan hutang. Yang ketiga, tidak sah jika lebih 1/3 kecuali waris lain bersetuju. Yang keempat, akhir sekali, jika kepada waris juga tidak sah kecuali mendapat persetujuan semua waris. Kepentingan wasiat. Yang pertama, menulis wasiat adalah sangat berfaedah kerana pelantikan wasi iaitu penjaga melalui dokumen wasiat akan memudahkan pengurusan dan pentadbiran harta pusaka selepas kematian. Pelantikan penjaga yang dipercayai melalui wasiat akan menjamin kebajikan anak-anak di bawah umur selepas kematian. Pada masa yang sama, ia juga akan mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh waris-waris yang ditinggalkan. Yang kedua, dapat melaksanakan kewajipan yang dilupakan oleh manusia, di mana melalui wasiat kita boleh membuat pesanan kepada wasi untuk menyelesaikan hutang atau perkara yang diwajibkan ke atas kita seperti zakat, fidyah, nazar dan lain-lain. Yang ketiga ialah mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui wasiat yang dibuat dalam bentuk kebajikan, ianya akan mendapatkan redha Allah SWT serta dapat menambah lagi amalan kebajikan kita. Yang keempat ialah menjadi saham di akhirat. Contohnya, memberi bantuan kepada mereka yang berhajat, khususnya kaum kerabat yang bukan kalangan ahli waris. Dapat meringankan beban golongan miskin, dapat menyumbang kepada kemaslahatan masjid-masjid, seterusnya dapat bekerjasama dalam membantu pembangunan dakwah Islam. Sambung pembentanan ini mengenai cara masyarakat Cakna terhadap pengurusan harta pusaka atau wasiat. Usah ambil mudah persoalan wasiat, pengurusan selepas mati. Antara pihak yang berperanan ialah pihak berkepentingan. RAB iaitu Amanah Raya Berhad mestilah melakukan pelbagai cara untuk memastikan masyarakat di Malaysia sedar akan kepentingan pengurusan harta pusaka selepas kematian. Kedua, RAB juga hendaklah berkolaborasi dengan rakan strategik yang lain. Antara rakan strategik yang sama iaitu bank utama seperti Bank Islam. Kerjasama ini dilakukan bagi menawarkan penyelesaian pengurusan perwarisan. Seterusnya,
Masyarakat setempat juga boleh melakukan program kesedaran atau perkongsian ilmu mengenai pengurusan harta pusaka yang melibatkan harta yang besar maupun yang kecil. Program yang dilakukan mestilah menerangkan akan kepentingan pengurusan harta pusaka dan asbab jika harta pusaka tidak diagihkan secara betul. Yang terakhir, kerajaan wajarlah memberi pendedahan kepada pelajar, terutamanya pelajar universiti dan pelajar sekolah menengah mengenai pengurusan harta pusaka. Kerajaan mestilah mengenal pendidikan Islam dan moral dengan memasukkan elemen pengurusan harta pusaka dengan lebih terperinci. Oleh itu, masyarakat akan lebih cakna terhadap pengurusan harta pusaka dengan adanya ilmu pengetahuan mengenai pengurusan harta pusaka. Kesimpulannya, wasiat merupakan suatu keperluan dalam perancangan harta pusaka kerana pembahagian harta pusaka menjadi lebih mudah. Sekiranya terdapat wasiat yang ditinggalkan oleh pewasiat, wasiat yang ditinggalkan perlu dilaksanakan segera sejurus selepas kematian pewasiat agar penerima waris wasiat menerima wasiat telah ditetapkan. Paling utama adalah penyediaan atau pembentukan wasiat itu perlulah dibuat selari dengan kehendak hukum syarat dan undang-undang terlebih dahulu, supaya tidak timbul masalah di kemudian hari sama ada untuk mengesahkan yang di mahkamah syariah atau melaksanakannya di agesi lain yang mempunyai kuasa melaksanakannya.